Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Syurga, dia tak kata, oh mufti mesti masuk syurga. Dia tak kata. Ustaz mesti masuk syurga. Dia tak kata. Hambanya yang kembali kepadanya masuk syurga. Untuk kembali kepada Allah, Allah tak kata, oh kalau mufti mai, ustaz senang sikit. Yang duduk dalam penjara, lambat sikit. Ada tak? Allah adil. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dia tidak melihat pada tubuh kita, pada apa penampilan kita. Ia melihat apa yang ada di dalam sanubari kita. Adilnya dia. Mungkin satu orang yang duduk yang penjara menyebut astaghfirullahalazim. Lebih Allah terima dan sayang kepada dia daripada seorang yang duduk di surau dengan penuh kesombongan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allah melihat kepada qulub. Ia melihat kepada jantung hati manusia. Begitu luas rahmatnya. Satu orang yang mati, dalam keredaannya diterima oleh dia tanpa dia kira siapa pun orang itu. Saya suka dengan satu penceramah. Bukan saya suka sangat ceramah dia tu, tapi satu orang tokoh daripada Tunisia. Nama dia Abdul Fattah Muru. Dia cerita pengalaman dia. Dia kata dia semasa muda selalu ajak orang pergi ke masjid. Ajak orang pergi masjid. Ni zaman dulu, cerita 50-an zaman dia muda. Dia orang Arab, Tunisia. Dah dengar nama negara. Dia kata dia ajak orang tiap-tiap hari, dia ajak orang pergi masjid. Barangkali dia terlibat dengan tabligh ke apa. Ajak orang mari masjid. Dia ajak orang mari masjid, susah, kadang-kadang tak dapat. Tapi dia semangat muda dia, kalau boleh dia nak kira kejayaan dia tu dengan dia dapat bawa sesiapa mari masjid. Dia pun pergi ke tempat-tempat orang minum arak lah, apalah, pujuk orang supaya masjid. Satu hari dia kata ada satu orang kata tak apa, jom aku nak pergi masjid, aku nak solat. Jadi orang ni dia pergi masjid dalam keadaan dia minum arak, dia ambil uduk lah semua, dia berbau. Bila masuk ke dalam masjid, dia kata semua orang tua-tua yang duduk masjid bau arak ah. Dia kata masjid tu pula rendah dia punya ceiling dia. Jadi ada orang yang bangun nak marah, nak apa kau mabuk masuk dalam masjid. Jadi dia kata jangan pukul saya yang bawa dia. Dia bila tengok orang tua-tua yang tak faham, ada yang bawa tungkat Arab, ada yang nak pukul, dia kata aku tahan badan dulu. Aku panggil ya Amu Saleh, ya Amu Saleh. Dia panggil tu imam nama Saleh. Tolong tu imam mari. Pasal apa? Ni dia pun nak pukul dia. Pasal apa nak pukul dia? Oh tu imam bau. Weh, bau arak. Jadi imam kata nanti imam kata kamu nak solat? Dia kata saya nak solat. Dia kata, tu imam kata boleh tak hari ni balik dulu mandi bagi elok, besok mai. Dia kata tak mau, saya nak solat hari ni. Imam kata tak apalah. Dia pun semayang, dia cerita pengalaman dia. Dia pun semayang di ujung. Orang tak mau dekat dengan dia, 2 meter. Sah yang pertama juga 2 meter dia daripada orang lain. Habis solat, orang semua bagi salam, dia sujud tak bangun-bangun. Kemudian orang pergi pegang dia, mati dah. Kata Abdul Fattah Muru, mat ya ustaz, mati. Itu pengalaman. Kata imam, betapa aku yang duduk di masjid ni bercita-cita untuk mati dalam sujud. Satu orang minum arak mari baru semayang, mati dalam sujud. Rahmat Allah. Sebab apa saudara-saudara?
Kerana Allah tahu kisah hambanya. Kita semua tak tahu. Saya mungkin boleh bercakap, mungkin saya belajar sekolah agama, apa-apa, saya rasa senang. Tapi saudara-saudara mungkin melalui satu kehidupan yang saya tak lalui. Satu keperitan hidup yang hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Untuk itu hanya orang yang memahami makna hidup dan melalui kehidupan akan faham apabila tadi yang buat apa? Lakonan kita tadi dia baca ayat Quran apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah pada hamba-hambaku yang berputus asa kepada asrafu ala anfusihim, yang kecewa dengan diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kecewa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Allah tahu bila kita buat salah banyak, kita masuk pula tempat macam ni, kita rasa aku ni tak ada masa depan. Mungkinlah orang luar macam-macam pandang, adik-beradik mungkin, mak ayah, kalau ada anak isteri. Tapi Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Allah bukan kata jangan kecewa daripada taubat, jangan kecewa dari rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Dia boleh melakukan perkara yang mustahil, yang kita fikir tak berlaku. Syaitan, tentu saudara-saudara sekarang duduk di sini, bukan saudara, semua orang, saya yang duduk di luar, sama. Dalam hidup ni apa benda yang paling besar kita perlu? Apa benda? Kemaafan Tuhan. Betul tak? Tapi kita duduk dalam penjara, mungkin kita duduk, kalau ada pardon, ada apa? Kemaafan, ada pengampunan. Bagi yang kena hukuman yang berat mungkin minta keampunan, tu yang kena tinggi mungkin minta turun. Kita cari itu semua, tak apalah dalam kehidupan dunia. Tapi sebenarnya yang saya kena cari, saudara-saudara pun kena cari, keampunan siapa? Keampunan siapa? Keampunan Allah. Keampunan Allah. Nak jumpa orang besar, kalau keluar daripada penjara, nak pergi jumpa orang, raja, presiden, Perdana Menteri, berapa banyak appointment nak kena buat? Ha? Kalau lepas keluar penjara ni, tiba-tiba dia kata hampir jumpa PM tak? Agak-agak boleh lepas. Payahlah kan? Besar. Tapi orang besar. Orang besar, siapa nak tengok aku? Betul tak? Mana besar semua manusia dengan Allah? Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar tak pernah kata, you kalau nak minta taubat, buat appointment. Siapa nak minta taubat, buat appointment. Ada tak? Ya Rabb, ighfirli ya Rabb. Wahai Tuhan, ampunkan aku. Nabi cerita, inna abdan asaba dhanban, satu hamba dia telah buat dosa. Lepas buat dosa dia kata, Rabbi aznabtu dhanban faghfirli. Wahai Tuhan, aku buat dosa, ampunlah aku. Tuhan kata apa? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Hamba aku dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan juga mengambil tindakan atas dosa. Tuhan ni dua, dosa dia boleh ampun, tindakan pun dia boleh ambil. Tapi dia minta ampun, Tuhan kata apa? Aku ampun dia. Kata Nabi, summa ad.
Kemudian dah nak minta ampun, betul-betul ikhlas, ya Allah, ampunlah aku tak mau buat dah benda ni. Buat pula. Bukan kerana masa taubat tu main-main, tak main-main. Tapi dengan kelemahan kawan-kawan. Syaitan. Sebelum tu, syaitan. Dalam hadis Imam Ahmad. Syaitan dia kata, Tuhan, bi'izzatika wa jalalika la abrah ughwi bani adam madamal arwah fi ajsadihim. Dengan kemuliaanmu, keagungan wahai Tuhan, aku akan sentiasa menggoda anak Adam selagi mana ruh dia ada dalam jasad dia. Lagi tak mati, dia goda. Tuhan jawab apa? Bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keagunganku, la abrah aghfiru lahum mastaghfaruni, aku senantiasa akan maafkan mereka selagi mana mereka minta maaf. Syaitan kata apa? Sentiasa akan goda. Tuhan kata sentiasa akan maaf. Selagi apa? Selagi minta maaf, selagi minta ampun. Hamba Allah tadi, kata Nabi dalam hadis, hamba Allah tadi, dia buat dah salah minta ampun, ulang pula dah. Lepas ulang menyesal. Betul tak? Orang yang buat dosa ni bukan orang penjara ya. Orang buat luar penjara buat dosa. Orang buat dosa. Antara kena tangkap dengan tak kena tangkap. Antara dosa, berdosa banyak. Ada orang maki orang, di sisi Tuhan dosa besar. Kadang-kadang mungkin lebih daripada dosa orang yang masuk dalam penjara. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya.